A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan jawab salam tu memang penuh lah bunyinya tu bunyi gemanya tu yang nampak dengan yang tak nampak pun jawab juga. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Faizal Tahir ke apa? Faizal Jani. Faizal Jani lupa dah nama. Ustaz Faizal Tahir pula. Ustaz Faizal Jani yang merupakan pegawai falak daripada Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan saya dipahamkan Ustaz Faizal ada menyampaikan kuliah di masjid ini. Jadi Ustaz Faizal kata saya tak payahlah jadi moderator ataupun panel, katanya orang dah kenal saya dah kan. Padahal saya pun sebenarnya dah pernah sampai juga ke masjid ni, tapi rasanya masa tu belum masjid lagi, belum dapat title masjid, baru surau, rasanya surau diri Jumaat. Lepas-lepas saya keluar program PU hari tu, masjid ni dah ada manggil dah. Terima kasih lah, ini kali yang kedua sampai ni. Seterusnya kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid. Nama masjid ni Masjid Al-Huda, Kampung Seri Ampang. Betul? Walaupun kampung, tapi suasana di kawasan ini tak macam kampung dah macam bandar dah. Kampung Seri Ampang, Ipoh. Dulu kita keliru juga, rupanya ada juga di Ipoh ni Ampang. Sinilah tempatnya. Ampang ni biasanya tempat orang ado-ado je ni. Orang ado-ado. Seterusnya kepada tadi disebutkan Ustaz Faizal tadi, gabungan program kita pada petang ini, gabungan ataupun kolaborasi ataupun kerjasama 3 agensi. Yang pertama masjid yang menyediakan tempat pada petang ini, kemudian pihak Persatuan Peminat Ilmu Falak Islam Negeri Perak, yang mana di sebelah saya inilah YDP-nya yang dipertua. Sebab itu lain dia punya gayanya, YDP dengan ahli biasa. Songkoknya lagi tinggi. Seterusnya kepada Jabatan Mufti Negeri Perak. Itu dia 3 buah agensi yang bekerjasama untuk menjayakan program kita pada petang ini. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Allah, segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita untuk sampai juga petang ini. Walaupun banyak berbenar dugaannya. Dugaan kita nak menghabiskan puasa 6. Pasal jamuan rayanya tak habis-habis. Setakat ini 4 hari bulan, hari Sabtu pun ada lagi jamuan raya, padahal dah lepas dah tu. Dia kata nak kadar. Dia kata tahun ini raya 2 bulan. Selalu kita dengar raya sebulan aja, tahun ni raya 2 bulan. Pasal nak kadar balik 2 tahun, dia kata tak raya. Kemudian ada yang kata nak kadar balik sebab raya terkejut. Raya terkejut, dia kata. Sebenarnya tak ada istilah raya terkejut tu. Raya tu dah betul dah 1 Syawal. Cuma kita je yang terkejut. Pasal suspend. Tahun ini nak dengar pengumuman raya tu rasa macam suspend. Kan? Kita takut masa tu yang umumkan KJ. Dia katalah KJ kalau umumkan dia merisau. Takutnya kata tahun ini tak boleh balik kampung lagi. Jadi kepada ibu bapa diharap dapat menjaga anak masing-masing. Jangan bagi liar sangat, terlepas sangat. Siapa ke bapaknya bising. Macam itulah bapak masih kecil. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya ni sajalah celoteh dulu pasal nak bagi masa tu jadi lajak sikit. Sementara nak menunggu
kawan-kawan kita sampai. Demo ni biasanya sampai dekat nak makan kerang. Sebab dah nama pun jamuan raya. Dia kata apa demo buat ceramah-ceramah pula. Makan-makan aje lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hari ini special. Sebab apa? Sebab kalau raya kita buat ceramah berkaitan dengan adab, cerita kesyukuran menyambut raya itu biasa. Tapi hari ini kita bukan nak cerita pasal raya tu. Kita nak cerita pasal satu perkara penting, peristiwa penting, fenomena penting dalam kehidupan kita ini. Sebab selama hari ini kita tak dapat berpisah dengan kiblat. Bila sebut saja orang Islam, bila tanya kiblat arah mana, entah, teman tak tahu katanya. Itu baik rentikan jadi orang Islam. Kalau sampai arah kiblat pun tak tahu. Sekali dia tunjuk arahnya ngala Israel. Aduh, rupanya selama hari ni menghadap Israel. Tapi kalau dia kata saya menghadap Israel ni sebab kiblat pertama dulu katanya Baitul Maqdis, dekat Palestin. Walaupun dulu asalnya kiblat kita menghadap ke arah Masjidil Aqsa ataupun di Palestin, tapi sekarang dah ubah. Allah Subhanahu wa taala dah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ubah arah kiblat kepada Masjidil Haram, iaitu merujuk kepada Kaabah yang terletak di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu letaknya di Mekah. Jadi kita menghadap ke arah Mekah. Baru-baru ni adalah saya masuk kursus. Ustaz kata kalau lari sikit aja, dia lari berapa dia panggil? 1 hun. 1 hun pula. Dia punya adalah, sekarang kejap lagi YDP kita akan cerita. Kalau lari sikit tu pun dah bersamaan jadi 1,800 km. Kalau lari sikit, kalau lari banyak, dia ada had dia. Lari banyak tu setakat mana yang dibenarkan. Tapi kalau larinya tu banyak sangat, itu dah ke arah lain lah tempatnya. Jadi maka sebab itulah kita tak dapat tidak untuk mengetahui betul-betul di manakah arah kiblat kita, kerana solat kita menjadi sah apabila menghadap ke arah kiblat. Kalau solat tidak menghadap ke arah kiblat, solatnya tak sah, kerana syarat sah solat ialah menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Okey. Di sebelah saya ni, seperti saya sebutkan tadi tuan-tuan ni, YDP yang di-Pertua Persatuan Peminat Ilmu Falak Islam Negeri Perak, Tuan Mahruz Zaman, yang mana bertugasnya di Instun. Instun tu apa singkatannya? Institut Tanah dan Ukur Negara. Baru ni kami berkursus di Instun tu, masuk ke dalam. Nasib baiklah saya sampai tu sebelum maghrib. Kalau lepas maghrib saya pun patah balik rasanya. Nak ceritanya tempatnya tu memang sengaja pilih jauh, ceruk sikit ke dalam. Nak uji kita ni, bila pergi kursus ni sanggup ke tidak masuk tempat kopi tu. Bila dah masuk payah nak keluar. Kalau cari tempat kursus tengah-tengah pekan ni melari malam. Jadi elok tempat kursus yang macam dekat Instun. Jadi saya dipahamkan Tuan Mahruz Zaman pun lagi beberapa bulan aja sudah menamatkan perkhidmatannya di Instun. Jadi hari ini kita sambut raya, kemudian kita juga menyambut itulah hari pencen. Pencen Instun. Tapi jasanya kepada kita banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu macam tak ada benda je dengan kita, tapi sebenarnya bila kita selidiki apakah tugas yang telah mereka lakukan, banyak pengorbanannya, banyak jasanya kepada kita, terutama sekali dalam bab ukur mengukur. Dan antara benda yang penting untuk diukur ialah kiblat, arah kiblat kita. Jadi petang ini kita boleh tengok macam mana cara dia mengukur dan meneropong dan menyerap. Yang kata matahari, peristiwa istiwa azam ataupun fenomena istiwa azam petang ini, macam mana matahari itu boleh menentukan arah kiblat. Iaitu saya tak naklah panjang hurainya, saya pun bukan reti, saya moderator je, tapi moderator pula cakap banyak pula ni. Bila nak tanya soalan ni, okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tanya soalan kepada YDP kita.
Tuan Mahruzaman, ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan istiwa a'zam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali puji bagi Allah dan bertakbir sekalian alam. Selamat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan mereka yang memperjuangkan Islam bersama sehingga datangnya kiamat. Terima kasih Yuyuk. Bila dah kenal Yuyuk, baru tahu nama dia Ustaz Zainuddin. Indah nama tu. Kalau Yuyuk ni nama orang Perak. Dah berkenal Nabi Yuyuk malam-malam daripada dia muda dan masih terus muda. Saya nampak dua tapi dia terus muda. Tahniah pada sentiasa muda. Yang dihormati Pak Pengurusi Masjid Al-Huda dan bersama-sama dan kuasa dan jemaah ada yang persatuan pada di petang yang berbahagia ini. Memang kita sebab kita buat pada kali ini kerana kebetulan peristiwa azam. Tadi video bertanya kenapa, apa itu peristiwa istimewa azam. Dia sebenarnya dalam keadaan biasa matahari akan bergerak, matahari akan terbit daripada timur tenggelam di sebelah barat. Itu dah fenomena biasa, pergerakan matahari dia lahiriah dan macam itu. Dan Allah SWT tiba-tiba menjadikan kita ada gambar kiblat. Dari video kita cerita lebih kurang ringkas gambar kiblat. Dan ada dalam satu tahun ada dua kali matahari dalam dia bergerak tu dia istiwa. Istiwa tu dia berada di atas Kaabah. Iaitu pada tarikh 28 Mei dan juga 16 Julai. Mana itu adalah pergerakan biasa. Dan sebab itulah bulan lagunya istimewa azam. Bila mana matahari tadi dia istiwa pada dua tarikh itu. Jadi semasa hari ini kita akan lihat pada pukul 5.16 petang. Dan ketika ini di Mekah dalam pukul 12.17 ataupun 12.18 itu. Sebab apa kita 5 jam berbeza dengan Mekah. Sebab tu kenapa tadi ada orang tanya kenapa dia dapat besok pagi. Kerana istiwa itu berlaku pada waktu tersebut. Pada 12.17 tu dia berada betul-betul di atas Kaabah pada pukul 12.17 disebabkan kedudukan kita berbeza dengan Mekah tadi. Jadi kita dapat lihat pada pukul 5.28. Itu cerita dia. Itu yang maksudnya istiwa azam tu. Mudah. Dan lagi kalau dari segi bahasa lah, kenapa kita namakan istiwa azam, kenapa tak namakan istiwa Yuyuk ke istiwa Zainuddin kan? Kenapa nama dia istiwa azam? Sebenarnya istiwa azam ni di Malaysia sahaja yang menggunakan istilah ni. Kita dah tahu sinonim pakai nama. Kalau di Indonesia dia menggunakan Rashidul Qiblah. Kalau world punya dipanggil Qiblah Day ataupun dipanggil Great Unification of Mekah. Nama-nama tu dia pakai nama. Tapi di Malaysia kita pakai nama istimewa azam. Di mana istiwa bermakna persinggahan. Istiwa itu persinggahan, mana istiwa itu persinggahan ketika matahari berada betul-betul di atas Kaabah tadi. Ataupun di atas, kalau istilah astronomi dia zenith itu betul-betul atas Kaabah, itu istiwa. Azam itu utama. Itu nampaknya maknanya persinggahan dia di Mekah tadi di atas Kaabah itu yang utama. Jadi boleh dipandukan oleh seluruh penduduk di dunia yang berada di dalam itu tak boleh jadi kesilah. Kita sanggup bantu tadi kan orang pening pula tapi biasa tak pasal saya biocaca saya bertugas dengan Institut Tanda dan Negara sebagai penolong bagi buku di situ ataupun penyelara sebagai buku. Memang hari-hari benda teknikal tu lah. Jadi bila jumpa ni tak perlu nak teknikal, sabar dulu. Maknanya tadi kita cerita sikit maksud istiwa azam, insyaAllah. Saya rasa itu dulu cukup. Nanti saya cerita panjang lebar pula, video tak cakap pula. Okey.
Okey, tak apa. Panel cakap banyak tak apa. Moderator cakap banyak tak boleh. Okey, jadi kita pun faham yang dipanggil ataupun dinamakan Istiwa A'zam itu rupanya panggilan tu di Malaysia. Kalau kita bersembang di tempat lain, jangan kita sebut Istiwa A'zam, rupanya dia lain tempat lain dia punya sebutannya. Tadi kalau di mana tadi, di Indon, Rashdul Qiblah. Kemudian yang orang putih tadi Qiblah Day. Macam tu ya. Di Malaysia dipanggil Istiwa A'zam, ataupun dalam bahasa yang senang kita fahamnya tuan-tuan ya, matahari itu terpacak di atas Kaabah, setentang dengan Kaabah. Jadi bila matahari itu dah setentang, dia terpacak atas Kaabah tu, dia ada cara macam mana kita nak menentukan kiblat daripada cahaya matahari, melihat kepada dia punya bayang dia tu nanti. Saya pun baru ni adalah kursus, tapi tak adalah orang kata hadam sangat. Dia kena banyak kali lagi kursus, banyak kali tengok, banyak kali praktik, praktikal. Dan yang bestnya tuan-tuan ya, lepas aja dah belajar macam mana nak menentukan arah kiblat, lepas ni kami dapat lesen, dapat tauliah. Tuan-tuan boleh jemput, boleh panggil kami datang ke rumah. Kalau katalah, ustaz, tolong tandakan di mana arah kiblat rumah saya ni. Habis selama hari ni ngadap mana? Saya ngadap ke sini katanya, kan? Suami kata sini, isteri kata sini. Udah lain-lain. Habis dia semayang apa mana selama hari ni? Kan? Jadi daripada situlah tuan-tuan ya, lepas ini ada satu, kita panggil ada satu khidmat yang disediakan oleh pihak Persatuan Peminat Ilmu Falak Islam untuk menandakan arah kiblat di rumah kita. Bayarnya pun tak mahal, murah aja. RM50, RM60. Ada orang kata, ustaz, RM50 murah guna. Kalau gitu saya nak tanda semua bilik yang ada dalam rumah saya ni, termasuklah tandas. Tandas pun nak tanda juga. Yalah, lepas ni saya nak ngadap ke mana, kalau saya nak berak ke nak buang air kan, senang saya tahu kiblat arah mana. Jadi tak adalah ngadap kiblat katanya. Jadi gitulah tuan-tuan ya. Baik, jadi soalan yang seterusnya kepada Tuan Mahruzaman kita. Mesti ada sejarah macam mana bermulanya penentuan arah kiblat dengan cara Istiwa A'zam ni. Sejak bila yang boleh tahu kaedah itu, kan? Ceritakan. Kalau kita, terima kasih Tuan Moderator. Kalau kita ingat balik dulu-dulu, ataupun ingat pada awal 2000 pun, kita tak didedahkan dengan Istiwa A'zam. Walaupun 28 Mei itu matahari tunggu kan, pukul 28, mana orang nak tengok kiblat, seorang pun tengok. Kenapa benda itu berlaku? Yang pertama, sebenarnya ulama ataupun cendekiawan Islam, antaranya yang menjumpai benda perkara ini adalah antaranya Nasir al-Din, ataupun separuh daripada kitab mengatakan Nasiruddin namanya, Nasir al-Din al-Tunsi. Maknanya dia seorang astronomer yang berjumpa perkara ini pada kurun ke-13. Dah lama sangat, berabad lagi. Bila jumpa ni, dia tulis dalam satu buku, dan akhirnya di Malaysia dipopularkan oleh Tuan Baharudin Zainal, seorang pensyarah pada ketika itu Guzar, sekarang Rizal, pada tahun 1990. Dia warban balik di untuk masyarakat Malaysia. Mungkin pondok-pondok yang mengajar falak ni ada memberitahu, tapi benda itu seolah-olah tak popular. Sebenarnya kenapa kita kena tengok sejarah? Bila benda itu dah ada, maknanya macam Tuan Baharudin Zainal ni ketengahkannya. Dia satu kaedah lihat bayang matahari ni cukup mudah dan cukup tepat. Itu antara kelebihan buat kita lihat bayang matahari ketika Istiwa A'zam. Dan kalau kita lihat sejarah kiblat, macam mana orang nak kira kiblat? Masa zaman Rasulullah SAW, di masa sahabat berada di bersama dengan Rasulullah SAW di Mekah, dengan ain dia bagi Kaabah pun dia nampak. Tapi bila Rasulullah kata kamu kena bertimbang di muka bumi ini, menyebarkan agama Islam,
Tapi bila dia sampai di tempat, bagaimana dia nak tahu, nak tahu gimana kita. Selain daripada kaedah tradisional, kaedah moden ni, tapi setelah dikumpul di benar-benar, sebenarnya semasa tahun 813 Masihi, maknanya Khalifah Al-Ma'mun, keturunan yang ada Khalifah Ma'mun ni seorang zaman kegemilangan Islam yang menceritakan tentang astronomi, tentang falak ni semasa zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dulu orang cerita, kita dengar daripada cerita-cerita anak-anak kita kan, yang jumpa teleskop tu Galileo Galilei, maknanya seorang bangsa yang bukan orang Islam. Tapi sebenarnya Khalifah Ma'mun ni dia dah mengkaji dah ada orang Islam dulu daripada orang Inggeris bertemu dengan teleskop. Ikut sejarah dia, bila kononnya Galileo ni tiba-tiba terjumpa, dia ahli buat cermin mata. Bila dia tengok ke langit ni, dia nampak bulan dekat, dia nampak planet. Tapi sebenarnya pada 813 Masihi tadi, yang Galileo tadi pada kurun yang sekian, maknanya datang kemudian yang awal tadi di Khalifah Ma'mun, antaranya Khalifah Ma'mun ni dia mengira koordinat pada tahun 819 Masihi, dah kira koordinat daripada kota Baghdad ke Mekah. Ke Baghdad ke Mekah, dan kemudian pada abad ke-11 Masihi diteruskan oleh Ibnu Yunus. Ibnu Yunus mendapatkan koordinat arah daripada Mekah ke Kahirah. Dan akhir sekali Al-Khalil yang wafat pada 1375 santi, pada tahun itu dia ada menjadikan untuk 3000 di muka bumi ni, di dunia ni, apakah koordinat arah koordinat bagi tempat itu untuk menunjukkan arah kiblat ke bandar untuk seluruh dunia. Jadi tempat. Maknanya jumpaan tadi, selain daripada yang kita cerita tentang istimewa azam ni, benda-benda yang moden sekarang ni, maknanya koordinat itu satu benda yang dah moden, kedudukan setempat itu ditentukan dengan koordinat. Begitu juga istimewa azam itu sendiri adalah kedudukan latitude bagi Mekah. Latitude itu maknanya kedudukan koordinat dia bagi Mekah. Yang cerita tadi, cucu Khalifah Ma'mun, Ibnu Yunus dan Al-Khalil itu, dia dah jumpa dah bagaimana koordinat bagi Mekah daripada negara, daripada Kahirah, daripada Baghdad. Maknanya ahli-ahli cendekiawan Islam kita awal lagi tahu benda itu. Dan bila tahu koordinat Mekah tadi 21 degree itu, kalau tuan-tuan ulang kaji kitab Sabil Tahdid karangan Syekh Arsyad Al-Banjari yang hidup 600 tahun dulu, ditulis dalam kitab berbahasa Melayu. Maknanya pada ketika itu kita ceritakan koordinat bagi Mekah adalah 21 degree dan koordinat bagi Madinah 26 degree. Jadi dengan peristiwa azam ni, kita boleh dapat bila mana kedudukan matahari di tempat kita itu sama dengan kedudukan latitude bagi Mekah. Itu yang terdapat istimewa azam tadi. Itu sejarah dia. Mana sejarah ni bukan main-main, bukan saja ahli falak atau astronomer sekarang saja. Istimewa azam ni berlaku benda ni begini ni. Tapi jumpaan tadi dah dulu jumpa dah. Syekh Arsyad Banjari 600 tahun dulu, kita pun tak ada lagi. Orang tua pun tak ada lagi, tapi dia dah jumpa benda-benda itu. Jadi kita sebagai orang yang kita sebagai pewaris dewan ni, mungkin saya sendiri macam kita dah nak fikir dan nak fikir. Jadi benda-benda ni sebenarnya ilmu ni bagus kita kembangkan untuk anak-anak muda kita. Kalau kita baru orang kita tahu ni, yang ada yang kata mufti, persatuan dan masjid, tuan-tuan ni kita buat benda ni supaya kita mendengarkan dari sejarah dia bahawa benda ni bukan main dan benda jumpa ada banyak lagi kajian-kajian yang dibuat oleh ahli-ahli falak kita yang berkaitan dengan astronomi Islam kita. Sekarang di Indonesia pegang bawa dia pergi sana. Saya rasa itu tentang sejarah istimewa azam. Okey. Iklan budak-budak nak minum air.
Okey, baik, itu dia sejarah. Semua benda mesti ada sejarah. Tadi bila Tuan Mahruzaman kita banyak kali menyebutkan Mekah kan. Kita pun yang dah pernah pergi Mekah dah terbayang lah. Kan, dah terbayang Masjidil Haram, kemudian dah terbayang yang namanya Kaabah. Kan, yang namanya Mekah itu disebut sebagai tanah haram. Kan. Kita mungkin adalah di kalangan kita ni nak apa lagi? Okey, nak ambil ni. Okey, pergi sana. Mungkin ada di kalangan ahli qaryah ataupun jemaah di sini tuan-tuan ya, yang dapat panggilan. Masya-Allah. Kak Long mai sini, Kak Long. Ambil adik. Ya Allah. Dah Ilhan dah. Mana boleh minum diri. Orang nak tengok anak ni, kiblat ni, nak tengok kiblat. Jap, cepatlah Kak Long. Adik. Kejap. Ini ambil lah air ni. Okey, minta maaf tuan-tuan ya. Iklan. Apa kesoalannya pun tadi? Cerita pasal Mekah kita ni tuan-tuan ni. Mungkin ada di ahli qaryah di sini yang dah dapat panggilan untuk menunaikan haji. Ini saja selingan lah tuan-tuan ya. Jadi baru-baru ni kita dengar berita mengatakan umur 65 tahun ke bawah. Kemudian dalam keadaan dia punya tahap kesihatan yang baik, barulah boleh dibenarkan untuk mengerjakan haji. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan ya, kita terpilih menjadi orang-orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat anugerah mengerjakan haji. Kerana itu merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, iaitu kemuncaknya mengerjakan haji. Cuma kaitannya tadi bila tuan menyebutkan tentang Mekah, tadi ada sebut tentang waktu 5.16 petang. Kalau hari ni 5.16 petang. Kalau di Mekah pukul 12.16 tadi 12.16. Sebab apa? Sebab perbezaan masa. Di antara kita dengan Mekah kan bezanya 5 jam. Di sana lewat 5 jam. Jadi kita di sini pukul berapa sekarang ni? 3.40 lebih kurang. Di sana baru pukul 10 lebih. Ataupun pukul 11 lebih ke? Pukul 10 lebih. Gitulah. Perbezaannya 5 jam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan juga tadi oleh Tuan Mahruzaman kita tentang alat-alat untuk kita gunakan macam mana nak menengok yang kata arah kiblat berpandukan cahaya matahari pada petang ini. Kalau ikutkan dalam buku ni, saya hari tu masa kursus dapatlah nota ni. Rupanya nak tengok arah kiblat ni dia ada banyak cara. Nengok bintang boleh, guna tongkat boleh. Tapi bukan tongkat kita tu. Dia panggil tongkat istiwa. Kemudian nengok apa lagi? Nengok kompas boleh. Dan salah satu caranya ialah dengan melihat bayang matahari. Ataupun hari inilah istiwa a'zam pada petang ini. Jadi petang ini selepas kita jamuan raya, sambil-sambil tu janganlah lari balik cepat. Mohlah kita nengok. Yang kata bagaimana cara nak tengok arah kiblat menggunakan alat-alat yang telah disediakan oleh penganjur pada petang ini. Jadi boleh tuan ceritakan secara teknikalnya macam mana kita nak tengok arah kiblat ni. Sebelum kita tengok peralatan untuk kita tentukan daerah istiwa azam ni, pertama masing-masing mungkin dah hafal tarikh dan waktunya. Tarikh dan waktunya dia sudah sentuh sikit tadi. Kenapa sampai kadang-kadang jawatan hukum saya ni juga, lepas tu JAKIM tadi juga, adakah kiraan betul 28 Mei 5.16 petang, 28 Mei 5.16 petang, dan 16 Julai 5.28 petang. 28 tadi, 28 Mei, 28 tarikh. Lepas tu 1 Julai dah ambil pukul 5.12 petang. Kenapa sesaja buat tak boleh? Ini kan betul kiraan ni.
Kadang-kadang dalam tahun 2020 ketika kita tapi kita tak melompat, orang pun confused. Nak tengok pada 28 tu 7 tu. Ataupun nak tengok 16 ke 17 bulan. Kenapa? Bila talinya. Jadi dia hurai dia. Hurai dia secara tradisional bagi mengingatkan, bagi kita mudah ingat. Orang kita mudah lupa, orang Melayu mudah lupa kan. Tapi bagi mudah ingat, 28 Mei 5-16 petang. 16 di sini 28. Dan pada 16 Julai 5-28 petang. Tujuannya untuk mudahkan ingat. Jika itu kiraan yang dilaksanakan oleh saya pernah buat kiraan dengan jumpa membuat kiraan, kita kata sama betul ni. Pada hari ini 28 Mei 5-18 petang. Kenapa kamu buat istiharkan pada orang 5-16? Sebenarnya kenapa kita gunakan masjid Azam ni? Kenapa kita tak gunakan matahari? Kenapa kita gunakan bayang-bayang matahari? Di situ disebabkan metod semakan jika kita bayang yang lurus, walaupun dia bergerak suku darjah. Suku darjah tu lebih kurang macam berapa minit? 1 minit. Suku darjah tu 1 minit. Dan bayang-bayang tu dia tak ketara, tak nampak pun dia bergerak. Itu tujuan kita semak dengan bayang-bayang. Dia berbeza jika kita ambil alat total station yang tadi kita tembak matahari dan kita buka value dia akan berbeza. Sebab tu kiraan dia ada sedikit perbezaan. Tetapi bila kita gunakan bayang-bayang, walaupun dia bergerak dah sampai pada 2-3 darjah tu, 1-2 darjah, dia masih lagi dalam lingkungan bayang-bayang benang tadi. Itu antara sebab utamanya istiwa azan penting untuk kita gunakan untuk menyemak arah kiblat. Pertama tadi kita tahu kedudukan dia di atas Kaabah. Yang kedua, kita gunakan bayang-bayang tadi, walaupun kita mula 10 minit, kemudian 10 minit ke depan tidak menjejaskan. Ataupun hari esok ataupun sebelum hari ini kita semak dengan keadaan tadi pun masih lagi boleh diterima sebagai itulah arah kiblat. Jadi kaedah dia tuan, kaedah dia amat senang sekali. Kadang-kadang kita ni bila dah tahu sikit, kita terus nak semak arah kiblat masjid. Arah kiblat masjid tuan tak perlu disemak lah, pasal masjid dibina berpandukan arah kiblat. Dan Jawatan Mufti ataupun JPA ataupun orang alim yang buat masjid tu tak suka-suka pacak masjid. Inilah kiblat dia akan secara detail. Sebab tu kiblat bagi masjid tak boleh semak, cuma masuk-masuk kan. Kadang mungkin masjid-masjid yang lama yang dibuat oleh orang dulu mungkin perlu. Contoh macam masjid di Sungai kan, nampak dia punya arah. Tapi ikut Allah yang apa ni Tan Sri Al-Sani pernah cakap yang dah ada masjid tu tak boleh semak. Dan masjid pertama macam masjid udang ni kan, tak payah kita berwajah sikit terus semak. Tak betul kiblat masjid ni. Jadi yang kita perlukan gunakan istiwa azan ni, kita gunakan untuk umat kita. Selain kita gunakan pertama, kita nak semak kiblat di rumah kita, yang pertama. Yang kedua, kita ada gunakan apps ataupun gunakan gadget apa ni, telefon sebagainya yang ada tunjukkan kiblat. Kita nak semak, adakah gadget itu betul tak betul? Adakah yang kita gunakan tu okey tak okey? Itu disebab tu sebenarnya bila kita tahu istiwa azan ni, dan itulah arah kiblat dia. Jadi kita gunakan untuk buat kerja kita, menyemak kiblat di rumah kita, menyemak peralatan yang kita gunakan untuk tentukan arah kiblat. Adakah alat kita itu, apps itu sesuai atau tidak? Yang masjid tadi dah nombor 5-6 lah. Maknanya kalau perlu masjid tempat-tempat yang lama, masjid yang lama mungkin kita semak. Tapi kalau masjid baru tuan-tuan, memang dia buat masjid itu bukan yang main suka-suka lah. Jadi kaedah dia, pertama yang paling penting, kita di satu tempat yang ada matahari lah. Jangan duduk berbumbung puyuh. Nak tengok bayang matahari, cari bayang-bayang. Jadi tak ada bayang-bayang. Jadi perlu tempat yang ada bayang-bayang. Maknanya dalam rumah kita tu, kalau
kalau kata mudah di Padang tu nampak betul tuan-tuan banyak-banyak, tapi kami ada tuan rumah tuan-tuan Padang rumah tu tuan-tuan buat di Padang. Buatlah pada datang rumah. Jadi contoh tuan-tuan pertama cari tempat yang tidak berbumbung, yang ada bayang-bayang. Yang kedua tuan-tuan gunakan permukaan yang rata. Dan pastikan kayu yang tuan-tuan tanam itu lurus. Permukaan rata yang ada bayang-bayang dan kayu yang lurus dan keadaan yang stabil. Maknanya kalau boleh tuan-tuan ada kayu yang tegak tu, ada timbang kayu yang baguslah, ataupun pakai batu landung. Di situ bila pukul 5.28 petang ni, tuan-tuan akan dapat bayang-bayang. Bayang-bayang tu tidak akan mengalir lagi kan. Dah satu isu pula, tak boleh ni bayang-bayang tak boleh lipat, tapi itu juga belakang. Disebabkan matahari berada di depan. Matahari itu adalah bukan berada di atas apa, tepi bawah, dan biru banyak yang di belakang. Jadi opposite dia. Jadi itulah arah kita. Untuk tuan-tuan, macam saya sendiri, kalau tak ada tak ada ini dan tak besok, saya akan tanda 2-3 kali rumah saya. Dan itulah arah kita, dan saya ambil apps yang saya gunakan. Betul tak apa yang saya aplikasikan? Betul-betul tuan jumpa Sun Surveyor punya apps, tuan jumpa apa ni yang Jaki punya apps untuk kita. Tuan boleh semak. Adakah itu ada betul-betul? Dan juga kalau tuan nak pindahkan daripada luar rumah, tuan mungkin bermula dengan tembok dinding tuan atau ditingkap. Mana pada hari ini 528 bayang-bayang itu adalah hakikat. Macam tadi video katakan tuan ada buat satu hakikat terbaik pada orang dua hari ini. Mana tuan boleh guna tadi. Guna hakikat. Mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab pasal saya nak ceritakan bagaimana kaedah itu. Pasal kaedah dia tanpa mudah. Kaedah terlampau mudah, mana anak-anak kita pun boleh laksanakan. Itu saja, memang sangat mudah. Tak ada masalah. Nanti kita akan buat sama-sama apa yang dah kami sediakan. Mungkin kaedah itu tuan-tuan boleh aplikasikan di rumah tuan-tuan. Maknanya kalau hari ini dah buat di sini, besok pun tuan-tuan boleh gunakan semak untuk rumah tuan-tuan. Biasa berkaitan dengan kaedah kita gunakan. Tapi sebenarnya istiwa azam ni tuan-tuan cuba tulis dah dari tuan-tuan 28 Mei dan 16 Julai tadi. Jika tak ada program training pun, maknanya saya tak tahu tuan-tuan boleh bercerita pada anak tuan, boleh bercerita anak cucu. Maknanya tidak keadaan yang mudah tuan-tuan untuk bertukar kita memang tepat. Yang terbaik, antara keadaan yang terbaik untuk bertukar kita. Okey, jadi nak confirmkan sekali lagi, setahun 2 kali. Peristiwa istiwa azam ni setahun 2 kali. Memang setiap tahun 2 kali. Dia sebenarnya kita boleh semak ada 2 kaedah. Adakah menggunakan istiwa azam ataupun lintasan matahari harian? Lintasan matahari. Lintasan matahari ni ada sedikit kiraan dan kita gunakan dipanjang sedikit harian. Kalau istiwa azam ni kita just boleh pakai. Tapi dengan lintasan matahari ni pun, kalau tuan-tuan mungkin jumpa dengan mana dia sediakan tiap hari ni dia beza sikit. Lintasan matahari ni segi teknikal tadi. Untuk yang istiwa azam tu dipanggil sudut istiwa sama dengan latitude bagi Mekah. Okey. Tapi lintasan matahari ni meridian tempatan kita tu, dia akan matahari akan bergerak di meridian tempatan dan kadang-kadang akan masuk pada kedudukan arah kapal. Dan kena sedikit perkiraan. Tapi sini tadi tuan-tuan mungkin boleh pergi ke web. Contoh web yang mesti Perak saya tak pasal ada kita. Contoh yang lain ni ada sediakan jadual tahunan. Tuan-tuan boleh semak arah kiblat. Kadang-kadang ada arah kiblat yang selari dengan bayang, kemudian tak selari bayang. Yang tadi istiwa azam tu memang dah pasti. Tapi lintasan matahari dia berbeza sedikit dan masa dia tidak sama. Dia saya berubah-ubah. Tergantung pada sudut waktu bagi bergerak matahari. Okey, jadi setahun 2 kali istiwa azam. Tahun ini tarikhnya 28 Mei 5.16 petang. Kalau satu lagi 16 Julai 5.28 petang. Kalau nak tahu yang tahun depan punya, telefon Jabatan Mufti lah. Dia bukan tarikh yang sama kan? Dia kalau yang istiwa azam tu memang tarikh yang sama. Tapi lintasan matahari dia kira sikit. Kalau tahun depan pun sama juga 28 Mei. Sama. Oh ya? Ya, dia macam
tahun lepas, tahun 2020 tu ada isu lah. Sebab orang kata, tahun lepas ni kita kena bermula pada 27 Mei, bukan 28 Mei. Tapi kalau kita ambil 28 atau 27 pun sama je. Jadi nak mula cerita ataupun tahun depan pun 28 Mei nak kita ambil. Pada 5-6 sama, sama je. masanya sama, tarikhnya pun sama, hari lain kot, hari lain lah hari lain. Itu yang bahayanya. Kalau tuan-tuan ingatlah zaman kita kanak-kanak, zaman kita kanak-kanak selalu bertanya banyak perkara. Mak dah masuk waktu asal tu. Lepas tu mak kata kau ambil diri kau. Jika membayar dia dah lebih daripada diri tu tak masuk dah asal dia. Lepas tu Zuhur tu kita tanya dia, mak masuk Zuhur. Masa tu mak kita tak bisa terjang. Radio pun tak ada. Orang kampung mana ada. Daripada dunia handphone tu pun ada kaedah. Jadi masing-masing kita nak. Dia faham. Saya sebenarnya mata tu dah terpandang ke arah tempat jamuan kita, tengok sampai pula dah. Makanan pun dah sampai. Jadi soalan tadi tu memang ngam. Ngam. Jadi tuan-tuan sementing juga mendung. Nengok-nengoknya di luar ni harapnya cuaca ni cerah lah hari ni kan, tapi nampak gayanya macam nak mendung. Tu mana gaya kita nak nengoknya. Dan ada tadi dalam grup WhatsApp pun mengabarkan di Kuala mendung, dia kata di belah mana lagi mendung, banyak tempat mendung. Jadi adakah memang menengok matahari dan cahayanya dengan bayangnya itu memang penting untuk kita juga tadi. Pertama, menggunakan cara cukur tu dah tak ada zaman sekarang tempat kita ni. Selalu kita tahu tak bisa cukur yang bagi razor blade, yang kita masukkan dia macam mungkin sekarang pakai yang dah dua mata tu kan. Kalau tuan-tuan pernah menggunakan razor blade dulu, tuan-tuan campak dia ke air. Tadi tuan-tuan dah membedakan isi air pada mangkuk tadi, campak dia jadi yang arah yang depan itu akan menyebar. Jadi tu kata ulama boleh ni dan boleh, kalau tuan-tuan ingat mesti zaman saya ingat lagi. Belajar sains ada kaedah dia nak tunjukkan arah tadi pakai jauh ini tadi. Alat yang ada kita menggunakan arah utara, daripada arah utara tu kita menentukan arah kiblat.